KPM. Selamat sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Nama saya Chris dan pada hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran kimia. Tetapi sebelum itu adik-adik, Chris nak ingatkan untuk sentiasa amalkan SOP ya. Nombor 1, asyik kerap pakai gel pembasmi kuman. Nombor 2, apabila keluar, pastikan pelitup muka pakai betul-betul ya, dari atas hidung ke bawah dagu. Dan akhir sekali, pastikan jarak sosial di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran kimia. Tapi apakah topiknya? Chris dengar macam ada kaitan dengan bunga api tau. Ingin tahu? Sebelum itu, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia, hari ini kita ada bersama kami Cikgu Hairul Nisa, Guru Cemerlang Kimia dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Hai Cikgu, apa khabar? Hai, apa khabar Chris? Cikgu sihat dah Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, Chris nak tanya, berapa lama dah Cikgu dah ajar mata pelajaran kimia Cikgu? Oh, saya dah mengajar mata pelajaran kimia ni lebih kurang 13 tahun, Chris. Wow, 13 tahun Cikgu. Agak panjang ya Cikgu. Banyak pengalaman ya Cikgu? Ya, insyaAllah. Okey, kan Chris juga nak tanya Cikgu, untuk hari ini, apakah topik apa yang menarik sangat tentang kimia Cikgu atau topik yang kita akan belajar hari ini? Okey, Chris. Hari ini kita akan belajar mengenai topik kadar tindak balas, topik bab 7. Okey. Dia merupakan topik dalam silibus kimia tingkatan 4. Okey, so di mana topik ini sebenarnya Chris, ianya sangat-sangat menarik untuk murid-murid di luar sana. Ianya sangat menarik kerana ianya ada beberapa eksperimen yang akan kita lakukan. Okey, sebenarnya eksperimen ni cikgu dah tunjuk dah masa slot mahir hari tu. So murid-murid boleh tengok balik dan topik ni dia mudah difahami kerana ianya berkait dengan kehidupan harian kita. Jadi murid-murid di rumah dan di dalam talian sekarang ni jangan pergi ke mana-mana. Tonton kita Chris, sebab cikgu ada nak kongsikan tips-tips menarik untuk senang ingat. Wow, Chris pun dah tak sabar ni. Tapi sebelum itu Cikgu, mari kita bawakan anak-anak murid Cikgu atas talian Google Meet juga putera-putera hari ini. Hai semua. Apa khabar? Hai. Baiklah, ini dia putera-putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Baiklah, jom kita perkenalkan ya. Mungkin boleh mula dengan Hafiz. Hafiz Anaki. Putera Hafiz. Putera Hafiz, mungkin you punya mic belum buka lagi. Okey. Tidak apa. Sementara tunggu untuk Putera Hafiz bagi mic dia, mungkin boleh pergi ke Kaizen. Putera Kaizen. Hai semua, saya 389, 385, Putra Ganan Fang Kaizen dari Company Foxtrot. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang jurutera Perisia. Baiklah, seterusnya Tajendra, Putera Tajendra. Hai rakan-rakan, saya 389, 387, Putera Kanan Tajendra Katirawan dari Company Foxtrot. Cita-cita saya menjadi seorang jurutera mekatronik. Wow, dan seterusnya Putera Iqbal. Hai kawan-kawan, nama saya Putera Kanan Iqbal Syokir bin Karul Azman dari Company Foxtrot. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai tentera udara. Alright. And seterusnya kita ada Putera Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436905, pemangku Putera Sarjan Muhammad Fawaz Najib Berustam dari Company Eco, dan cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera elektronik. Baiklah, seterusnya Putera Haikal. Hai kawan-kawan yang di rumah. Saya 436927, Putera Kanan Muhammad Haikal bin Johari, dan cita-cita saya ingin menjadi cikgu.
Alright, dan Chris juga nak check dengan Putera Hafiz. Anaki. Putera Hafiz Anaki. Mic okey tak? Okey, tidak apa. Cikgu, sementara tunggu Putera Hafiz untuk baiki dia punya mic. Apa kata kita sebelum mula kelas untuk hari ini untuk amalkan SOP, cikgu boleh tak? Okey, boleh. Alright, so Chris nak ajak cikgu ke meja hari ini. Terima kasih, Chris. Dan untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Alright. Chris pun nak pakai sikit. Dan sepanjang kelas untuk hari ini, cikgu dengan Chris akan kekalkan pelitup muka, ya cikgu? Ya, betul. Kita kena jaga SOP tu, Chris. Betul, cikgu. Okay. Alright. Cikgu, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Mungkin boleh bagi masa untuk Putera Hafiz Anaki untuk baiki mic dia juga. Boleh. Baiklah, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 436974 Putera Kanan Muhammad Danish Saras bin Muhammad Zahirul dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Saya amat berminat dengan tajuk kadar tidak balas ini kerana tajuk ini amat mudah untuk difahami dan memudahkan saya untuk skor dalam peperiksaan. Harapan saya dalam peperiksaan SPM 2021 ini adalah saya dan rakan-rakan dapat mendapat keputusan yang cemerlang setimpal dengan hasil usaha kami dan dapat membanggakan kedua ibu bapa kami. Didik TV KPM. Hi, I am 389364, Senior Putra Kabilan Viswanathan from Alpha Company. Preferably, I choose rate of reactions because it involves activities in our daily lives. For example, the size factor, we cook food in smaller sizes so that a lot of heat is absorbed to cook the food. This is one of the easiest chapters to be covered in Form 4. I hope that candidates batch 04 waiting to sit for their SPM next year excels and gain straight A+ as a result of their hard work. Thank you. Hai semua, kembali lagi ke Sukses SPM 2021 dan adik-adik, hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran kimia, secara khususnya topik kadar tindak balas. Dan untuk hari ini juga bersama dengan Chris adalah Cikgu Hairul Nisa dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar cikgu? Ya, khabar baik. Alright, jadi tadi sebelum rehat kita belum lagi berkenalan dengan sahabat. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu Putera Anaki untuk buka kamera. Sebelum rehat tadi Chris dah tanya pandangan dari Cikgu Nisa kan. Tetapi Chris juga nak tahu pandangan dari calon-calon SPM untuk tahun ni tentang topik pada hari ini, iaitu kadar tindak balas. Boleh tak Chris tanya Putera Tajendra, apakah pandangan anda? Pada pandangan saya, topik kadar tindak balas merupakan salah satu topik dalam sukatan kimia tingkatan 4. Topik ini sangat mudah untuk difahami kerana dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. Sebagai contoh, proses pengaratan. Terima kasih Putera Tajendra atas pandangan anda. Seterusnya, mungkin Chris nak tanya Putera Haikal. Putera Haikal? Pendapat saya pula. Okay. Ya, saya. Alright. Okay. Dipersilakan Putera Haikal. Pada pendapat saya pula, seperti yang Tajendra cakap tadi, topik ini memang berkait rapat dengan kehidupan seharian. Wow. So pelajar-pelajar boleh skor dalam SPM dan target untuk kuasai untuk topik ini. Baiklah, terima kasih Putera Haikal. Dan Chris juga nak cek tahap persediaan putera-putera pada hari ini. Adakah anda sedia untuk kelas pada hari ini? Kalau sedia, tunjuk thumbs up. Baiklah. Okey, cikgu, dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Chris. Hai, apa khabar murid-murid di rumah? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang untuk murid-murid yang sedang menonton cikgu pada slot Sukses SPM 2021 ini. Okey, tak lupa juga putera-putera yang berada dalam talian. Apa khabar semua putera-putera? Kabar baik, ma'am. Okay, alright. So, hari ni kita nak belajar mengenai topik bab 7 kadar tindak balas.
cikgu rasa kalau murid-murid di rumah ataupun di luar sana yang dah belajar topik ni, tak apa, hari ini kita buat revision balik. Alright? So dah bersedia semua? Sedia cikgu. Okey, so kalau dah bersedia kita mulakan. Okey. So, apa yang murid-murid akan pelajari pada hari ini sebenarnya? Okey, yang pertama adalah penentuan kadar tindak balas. Okey, yang kedua adalah mengenai faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang ketiga iaitu aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian kita. Dan yang keempat iaitu teori pelanggaran. Okey, seterusnya, okey, dalam kehidupan harian kita ya Chris, kita ada banyak tindak balas di sekeliling kita. Okey, di sini cikgu nak terangkan kita ada tindak balas cepat dan kita juga ada tindak balas yang berlaku secara perlahan. Okey Chris, so cikgu tunjuk dulu, kita nak pergi pada pengkelasan tindak balas ni sebenarnya. Okey, kita ada yang pertama iaitu kalau tindak balas cepat, pembakaran bunga api. Berdentam-dentum kita dengar kan? Waktu bila kita dengar selalu Chris bunga api ni? Waktu Tahun Baru Cina, waktu raya. Yes, very good. Pandai Chris. So, itu antara salah satu contoh tindak balas cepat. Seterusnya kita ada yang kedua nyalaan mancis, yang ketiga tindak balas sel elektrik dan yang seterusnya kita ada pembakaran gas. Okey, itu antara contoh bagi tindak balas cepat. Chris, boleh tak Chris bagikan cikgu contoh satu lagi apa antara tindak balas cepat yang Chris rasa pernah tengok lah? Chris rasa cikgu letupan. Betul, letupan, pandai. Letupan pun adalah salah satu daripada tindak balas yang berlaku dengan cepat. Okey, seterusnya kita nak tengok pula tindak balas yang berlaku secara perlahan. Okey, apa antaranya? Okey, tadi Putra Tajendra ada cakap kan, salah satu daripada tindak balas ataupun kadar tindak balas itu adalah pengaratan besi. Memang dia ambil masa yang lama untuk berkarat. Seterusnya kakisan batu ataupun pembentukan stalaktik, stalagmit kan, semua tu memang ambil masa yang lama, so tindak balas berlaku secara perlahan. Seterusnya proses fotosintesis. Okey, so yang keempat, ini saya pun suka makan Chris, tapai. Okey, proses penapaian mengambil masa mungkin 2 ataupun 3 hari. Saya tak pandailah nak masak tapi saya suka makan. Sama cikgu, saya pun suka sama ya Chris. Okey. So hari ini kita sebenarnya nak belajar mengenai kadar tindak balas. Okey, yang cikgu nyatakan ini adalah tindak balas. So kita nak kaitkan apa sebenarnya itu kadar tindak balas. Okey, so kita nak tanyalah kepada putra-putra yang berada di dalam talian bersama dengan kita sekarang ni kan. Okey, boleh tak kita kongsikan ataupun putra kongsikan dengan murid-murid di luar sana apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Kadar, ini tindak balas. Kadar tu maksudnya apa? Nampak Putra Tajendra dah angkat tangan. Okey, Putra Tajendra, silakan. Maksud kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti hasil tindak balas mengikut masa yang tertentu. Okey, maksudnya perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas kita bahagikan dengan masa yang kita ambil untuk perubahan itu berlaku. Jadi, cikgu nak tanya Tajendra kan, apa yang dimaksudkan dengan kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil tindak balas? Kuantiti itu Tajendra. Kuantiti boleh dimaksudkan sama ada jisim, isi padu, ataupun kepekatan. Okey, bagus. Maksudnya murid-murid di luar sana, okey, kuantiti dekat sini membawa maksud jisim ataupun isi padu ataupun kepekatan. Dari segi perubahan pula, sama ada tindak balas itu ataupun kuantiti itu bertambah ataupun berkurang. So kita tengok sekejap lagi Chris. Okey, dalam bentuk ayat maksudnya adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun murid-murid boleh tulis hasil tindak balas per dengan unit masa. Masa ni boleh dalam saat, boleh dalam minit dan sebagainya lah. Okey. So seterusnya, okey, so cikgu highlightkan penting lah sebab kadang-kadang ditanya dalam exam apakah yang didefinisikan dengan kadar tindak balas. Okey, catat murid-murid kat rumah tu. Ya, cikgu. Okey, yes. Seterusnya kita nak pergi pula kepada unit bagi kadar tindak balas. Bila kita buat pengiraan Chris, kita mesti ada unit. Okey, dalam jawapan kita tu mesti ada unit yang kita kaitkan dengan kuantiti yang kita gunakan tadi, sama ada jisim ke, isi padu ataupun kepekatan. Kalau kita guna jisim, jadinya unit kita adalah gram per saat. Ataupun boleh tulis gram per minit lah. Okey, seterusnya yang nombor 2 ni adalah isi padu.
unit bagi isi padu. Unit ni penting dalam kimia, so kena tulis. So kalau kita guna isi padu, selalunya isi padu gas, sentimeter padu per saat ataupun sentimeter padu per minit dan seterusnya. Kita boleh juga tulis kadar tindak balas dalam unit kepekatan, okey, iaitu mol per desimeter padu per saat ataupun mol desimeter padu per minit. Itu antara yang kita kena alert lah. So tulis dah, buat dah pengiraan, tiba-tiba tak tulis unit, so tak ada markah lah. Rugilah cikgu. Ya, rugilah situ, Chris. So kena berhati-hati. Okey, seterusnya kita nak pergi pula kepada perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Okey, Chris. Maksudnya kalau kita nak tentukan kadar tindak balas, okey, apa yang kita buat adalah kita mesti lihat kepada perubahan yang boleh diperhatikan dan diukur dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya bila kita buat tindak balas tu, kita tengok, ada tak berlaku perubahan? Okey, so kita kaitkan dengan masa. Kita ambil masa. So sebagai contohnya, salah satunya adalah pembentukan mendakan. Okey, yang berlaku di antara tindak balas tu larutan argentum nitrat tindak balas dengan larutan natrium klorida. So apa yang berlaku dekat sini, kita akan hasilkan mendakan, Chris. Okey, cikgu. Okey, kalau Chris tengok dia punya tanda X tu, nampak kan mula-mula tu? Mula-mula nampak, cikgu? Mula-mula nampak. At the end tu tindak balas berlaku, tiba-tiba tanda X tu hilang daripada pandangan kita disebabkan oleh pembentukan mendakan. Jadi pembentukan mendakan tu kita boleh ambil dengan masa lah. Kita catatkan masa dia. Kadar tindak balas. Yes, untuk mencari kadar tindak balas. Itu salah satu cara lah ataupun perubahan yang kita boleh nampak. Okey, yang seterusnya adalah pengurangan jisim bahan tindak balas. Bila kita buat eksperimen, okey, bahan tindak balas tu kan A tambah B, hasilkan C tambah D macam tu. A dengan B tu adalah bahan. So bahan tu akan berkurangan. Okey, manakala hasil tindak balas akan bertambah. Jadi kita boleh tengok juga perubahan dari segi jisim. Okey, dari segi jisim maksudnya apa yang berlaku. Alright. So yang ketiga adalah penambahan isi padu gas. Okey, isi padu gas ni berlaku dalam tindak balas di antara asid dengan logam reaktif selalunya. Okey, menghasilkan gas. So kita boleh ukur lah isi padu gas yang terhasil tu, kita boleh kumpulkan menggunakan picagari gas. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tanya pula kepada putera-putera kita. Boleh, Ma'am tanya soalan? Boleh, Ma'am. Okey, Ma'am nak tanya soalan. Okey, dalam kadar tindak balas ni sebenarnya ada berapa jenis tindak balas sebenarnya? Ada berapa jenis kadar tindak balas? Putera Fawaz. Putera Fawaz. Okey, Ma'am. Seperti yang kita tahu, dalam bab ini terdapat dua kadar tindak balas, iaitu kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Betul. So, Fawaz, apa yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas purata itu? Okey. Maksud kadar tindak balas purata merupakan nilai purata bagi tindak balas dalam satu tempoh masa tertentu. Okey, terima kasih Putera Fawaz. Okey, betul tu. Okey, dia merupakan satu kadar tindak balas dalam satu tempoh masa yang tertentu. Jadi, dalam topik ni dia ada pengiraan sikit, Chris. Okey, so kita nak kira kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas itu. Bagaimana? So, kalau kita tengok pada graf kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas ini, so bagaimana kita nak dapatkan nilai itu? Okey, jadi kita ambil jumlah isi padu gas yang terkumpul, maksimum yang terkumpul dekat sini. Okey, kita ambil dan pastikan yang mula-mula mencapai maksimum. Jangan ambil yang ujung ni. So kita ambil yang mula-mula ni, lepas tu kita bahagikan dengan masa. T dia berapa. So kita akan dapat keseluruhan. Kita juga ada tindak balas purata dalam T1 saat yang pertama. Jadi bagaimana nak kira? So murid-murid boleh tengok pada graf cikgu ni. Okey. Jadi tengok pada T1 saat ni, murid-murid tengok buat dotted line sampai kat situ. Tengok isi padu dia pada part CY ni berapa. Okey. Jadi bahagi je dengan masa. Ikut pada formula yang awal tadi itulah. Okey. So ini adalah perubahan dari segi hasil tindak balas sebab dia ada menghasilkan isi padu gas. Okey. Yang seterusnya, okey, adalah tindak balas yang ketiga, iaitu kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2 saat. Jadi bagaimana? Cuba tengok dekat sini. Okey, isi padu pada volume yang kedua ni, T2 ni, kita tolakkan dengan isi padu pada T1 saat yang pertama. So baru kita bahagikan dengan masa, iaitu T2 tolak dengan T1.
Okey, nanti kita akan buat soalan ni dalam aktiviti pengukuhan Chris. Faham, cikgu. Okey, seterusnya kita nak pergi pula kepada satu lagi kadar tindak balas yang Fawaz cakap tadi, iaitu kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, di sini kita nak minta Putra kongsikan apa yang dia faham dengan tindak balas pada satu ketika ini, pada masa tertentu. Saya kan? Ya, siapa tu? Putra Haikal. Okey. Kadar tindak balas pada masa tertentu bermaksud kadar tindak balas yang berlaku pada satu ketika sahaja. Okey, lepas tu? Kadar tindak balas pada masa tertentu boleh diperoleh daripada kita boleh lukiskan tangen pada lengkung pada masa T. Langkah kedua pula, kita boleh gunakan tangen untuk melengkapkan satu segitiga bersudut tegak. Okey. Dan langkah ketiga, kawan-kawan boleh hitungkan kecerunan tangen lengkung graf menggunakan formula V2 tolak V1 per dengan T2 tolak T1. Okey, so terima kasih Putra Haikal. Maksudnya jangan risau murid-murid, dalam topik kadar tindak balas pada masa tertentu ini data eksperimen akan diberi. So murid-murid boleh buat graf. Chris, bila dia buat graf, so daripada situ dia akan tahu kadar tindak balas pada masa itu. Masa yang tertentu masa tertentu tu. Macam kita naik kereta kan, kita naik kereta kat jalan, tiba-tiba ada apa? Spot kan, dia tangkap kita sebab kita bawa laju. Pada waktu itu kita bawa laju. So berapa? Macam itulah dengan kadar tindak balas pada waktu tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kita nak pergi kepada 7.2 iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, cikgu nak tanya pada putra-putra. Kita nak tanyalah Chris, takut dia tengok dia alert ke tak. Okey. Betul, cikgu. Okey, so cikgu nak tanyalah, ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Putra Iqbal. Siapa tu? Okey, Putra Iqbal. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni, kita boleh lebih ingat dengan KSSM, iaitu kepekatan, saiz bahan, suhu dan mangkin. Okey, maksudnya Putra Iqbal ni dia ingat, dia cara dia Chris, dia ingat KSSM. KSSM tu adalah stand for Curriculum Standard Sekolah Menengah kan. Wow. So dia ingat dekat sini, dia apply dekat faktor ini. Hebatnya Putra Iqbal. Ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kita nak tanyalah dekat Iqbal Okey, antara 4 faktor ni tadi, okey, cuba sebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Bagaimana ianya mempengaruhi kadar tindak balas? Boleh Chris? Di sini saya ingin menerangkan tentang saiz bahan tindak balas. Apabila saiz bahan tindak balas itu lebih kecil, maka jumlah luas permukaannya akan menjadi lebih besar. Jadi kadar tindak balasnya akan meningkat. Ya, betul tu. Maksudnya Chris, kalau kita guna saiz yang kecil, kalau kita masak kari pap kan, mak kita potong kan, dadu tu, ubi tu, so ianya lebih cepat masak berbanding dengan yang besar. So Iqbal terang tentang saiz bahan tindak balas. So kita guna saiz yang kecil. Okey, seterusnya kalau tengok dekat sini kan, saya boleh rumuskan baliklah. Kadar tindak balas itu akan meningkat sekiranya apa? Okey, kalau faktor yang pertama iaitu kepekatan. Okey, kepekatan bahan tindak balas mesti meningkat ataupun dia lebih pekat. Jangan guna yang cair. Sebab apa? Sebab bilangan zarah per unit isi padu telah bertambah. Okey, dari segi saiz pepejal macam Iqbal cakap tadi tu mestilah dalam keadaan kecil, berkurang. Okey, kenapa? Kerana jumlah luas permukaan tu, okey, bagi bahan tindak balas yang terdedah kepada pelanggaran akan bertambah dan seterusnya. Suhu. Okey, siapa nak terang tentang suhu? Ada yang nak terang tentang suhu? Ada tak putra-putra? Putra Kaizen. Okey, Kaizen. Saya nak cuba dengan suhu sebab apabila suhu bahan tindak balas meningkat, tenaga kinetik zarah akan meningkat juga. Okey. Dengan itu kadar tindak balas juga akan meningkat. Okey, very good. So kita ada yang seterusnya mangkin. Okey, mangkin dekat sini. Okey, kalau mangkin tu hadir, okey, apa yang berlaku? Dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Kenapa? Kerana mangkin itu menyediakan lintasan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. Itu saja Chris untuk kami. Baiklah cikgu. Cikgu, Chris tengah salin nota. So boleh tak cikgu imbas kembali sikit? So sekarang kita baru belajar tentang
faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ya, betul. Dan seperti Chris. yang Putera Iqbal dah kongsi tadi, KSSM kan, Yes. cikgu? Okey, Chris nak salin. Okey, Ya, sementara KSSM. Chris salin nota, cikgu, boleh tak kita berehat seketika? Okey, boleh Chris? Alright, dan Alright. adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Salam sejahtera kepada para penonton yang dihormati sekalian. Saya Kadirawan Subramaniam, ayah kepada 389-387, putera kanan Tajendra Kadirawan daripada batch Gravers. Ingin mengucapkan semoga berjaya dalam peperiksaan SPM 2021 bagi putera-putera Maktab Tentera Diraja dan teruskan perjuangan walaupun kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19. Jangan berputus asa dan semoga berjaya. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi ke Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ, dan sebelum rehat kita telah belajar mengenai faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tetapi sebelum kita continue dengan kelas ya cikgu. Ya, boleh. Chris nak bagi peluang untuk Putera Hazmi Anaki untuk perkenalkan diri dulu. Boleh tak cikgu? Boleh. Hai Putera Hazmi Anaki, apa khabar? Salam sejahtera semua, saya 436804, putera kanan Hafiz Anaki bin Suhairi. Khabar baik, Chris. Baiklah, terima kasih. Alright, Cikgu Nisa, mungkin kita boleh proceed dengan kelas untuk hari ini. Okey, terima kasih Chris. Okey, sebelum kita berehat tadi, kita dah tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi, murid-murid dekat luar sana kita ingat akronim KSSM, merujuk kepada faktor kepekatan, saiz, suhu dan mangkin. Senang kan? Alright, seterusnya kita nak pergi kepada subtopik yang ketiga, iaitu aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas terhadap kehidupan kita, Chris. Okey, kita nak tengok tadi empat faktor tadi KSSM tadi tu kan. Apa? So kita nak tanyalah pendapat daripada putera-putera, kita nak kongsikan daripada pandangan mereka, apakah antara aplikasi faktor tadi terhadap kehidupan harian kita. Siapa nak cuba? Saya. Oh, Putera Haikal. Okey, Putera Haikal. Okey, kadar tindak balas dalam kehidupan. Sebagai contoh, kita boleh melarutkan gula menggunakan gula IC dan gula cube. Gula IC saiznya lebih kecil daripada gula cube. Jadi gula IC akan melarut lebih cepat berbanding gula cube. Okey, terima kasih Putera Haikal. Okey Chris, maksudnya Putera Haikal ni dia sedang memberitahu ataupun menjelaskan tentang faktor saiz. Saiz besar dengan saiz kecil. Gula gula cube dengan gula biasa tu kan, gula pasir tu. Okey, so mana yang lebih cepat melarut? Okey, seterusnya ada contoh lain? Ada siapa lagi nak bagi contoh? Saya, ma'am. Okey. Putera Anaki. Anaki, yes, Anaki. Contoh yang lain, ma'am, kita boleh tengok apabila kita menggunakan air panas masa membancuh air kopi. Menggunakan air panas dapat melarutkan serbuk kopi itu dengan lebih cepat sebab dia mempunyai tenaga kinetik yang lebih banyak, ma'am. Betul. Okey, terima kasih Putera Anaki. Itu daripada pandangan diorang Chris. Maksudnya itu yang diorang buat dalam kehidupan harian. Maksudnya melarutkan air kopi tu dia kata tu, Chris. Okey. Macam cikgu suka air Milo. So kita gunakan air yang dalam suhu yang agak tinggilah berbanding yang suhu biasa, suhu bilik dan sebagainya. Okey, so kita nak pergi kepada satu contoh soalan kebat dalam tahun SPM 2018, di mana dalam topik ini kita kadar tindak balas dia tanya, Rajah 1.2 menunjukkan dua situasi membanggang 500 gram daging. So dalam situasi manakah, situasi A ke situasi B, daging itu akan cepat masak? Okey, saya nak tanya Chris dulu. Chris rasa sate yang akan masak lebih cepat, cikgu, sebab sate saiz dia lebih kecil. Okey, so kita tengok apa pula pandangan ataupun jawapan daripada putera-putera kita. Alright, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Alright, Putera Tajendra. Tajendra. Okey, Tajendra. Saya rasa, ma'am, daging dalam situasi A akan lebih cepat masak berbanding daging dalam situasi B. Okey, samalah macam Chris. Tajendra kata situasi A lebih cepat masak berbanding situasi B. Bagaimana dengan murid-murid di luar sana? Adakah sama? So kita tengok jawapan dia. So kenapa Tajendra? Okey, kenapa saiz di situasi A tu? Sebab poin pertama, saiz daging dalam situasi A
lebih kecil berbanding saiz daging dalam situasi B. Okey, situasi A. Poin kedua, poin kedua, jumlah luas permukaan daging dalam situasi A lebih banyak berbanding jumlah luas permukaan daging dalam situasi B. Okey. Dan seterusnya? Oleh itu, daging dalam situasi A akan lebih cepat menyerap haba berbanding daging dalam situasi B. Okey, good. Jom kita tengok jawapan dia. Betul tak, Chris? Kan dekat sini dia kata daging dalam situasi A lebih cepat masak, dapat 1 markah. Okey, kerana apa? Jumlah luas permukaan daging dalam situasi A itu tadi lebih besar. Okey, jadi daging dalam situasi A tadi tu akan menyerap lebih banyak karbohidrat. So kita tengok sate tu lebih cepat masak berbanding daging yang kita dalam keadaan saiz yang besar Betul. Okey, so betul tak, Chris? Itu yang cikgu cakap, kita berkait dengan kehidupan harian kita. So cikgu, jadi Putra Tajendra sudah dapat 3 markah tadi? Ya, Putra Tajendra sudah hebat. dapat 3 markah. Okey, So cikgu. bagus. Tahniah diucapkan. Okey, sekarang kita nak pergi pula kepada satu teori. Okey, dalam topik kadar tindak balas ni, iaitu teori pelanggaran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teori pelanggaran? Kenapa kena tahu tentang teori ini? Okey, cikgu terangkan kat sini. Menurut teori pelanggaran, sebenarnya, okey, Chris catat bagus, Chris. Murid-murid di luar sana pun kena buat macam abang Chris kita senang ni. boleh buat rujukan cikgu. Ya, boleh buat rujukan. Bagus. Okey, pertama, zarah bahan tindak balas mesti berlanggar antara satu sama lain. Zarah-zarah tu mesti berlanggar di antara satu sama lain. Okey, so kadar tindak balas sebenarnya bergantung juga kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Tadi dia berlanggar kan, Chris? Sekarang ni kita nak tengok frekuensi pelanggaran berkesan tu apa dia? Apa benda? Kan? Apa yang dimaksudkan? So, sebenarnya frekuensi pelanggaran berkesan itu adalah merujuk kepada zarah. Zarah-zarah yang berlanggar, di antara bahan tindak balas tadi tu, bahan tindak balas A, tindak balas B, zarah-zarah dia. Dalam keadaan atom boleh berlanggar di antara satu sama lain dan mesti mencapai tenaga yang sama ataupun melebihi suatu tenaga pengaktifan. Itu syarat pertamalah untuk pelanggaran berlaku, pelanggaran berkesan berlaku. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Apakah cikgu maksud apakah itu tenaga pengaktifan yang tadi cikgu tenaga pengaktifan. Maksudnya kat sini bagus Chris ni dia alert. Maksudnya cikgu dah cakap tadi, faktor pertama bila kata frekuensi pelanggaran berkesan tu mestilah zarah-zarah mempunyai tenaga yang sama ataupun melebihi tenaga pengaktifan. Yang kedua sebenarnya zarah-zarah ini berlanggar pada orientasi yang betul. Cikgu jawab dulu soalan Chris ataupun kita tanya putra-putra. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga pengaktifan tu tadi? Itu dia, Putra Iqbal nak tolong Chris jawab soalan saya. Iqbal, okey. Tenaga pengaktifan ni dia bermaksud perbezaan tenaga dari paras tenaga bahan tindak balas dengan tenaga di puncak lengkung graf. Chris, nampak tak kat sini ada gambar raja profil tenaga yang cikgu telah sediakan. Salah satunya adalah tindak balas eksotermik dengan endotermik yang kita akan belajar dalam bab 3 tingkatan 5. So dekat sini apa yang kita nak fokuskan adalah EA ni, tenaga pengaktifan. Maksudnya zarah-zarah perlu berlanggar antara satu sama lain dan mencapai tenaga. Dia mesti melepasi EA ni, Chris, untuk menghasilkan hasil tindak balas. Faham, cikgu. Maksudnya macam kita lompat tinggi kan, tengok Olimpik baru-baru ni kan, Olimpik Tokyo. Ada satu tahap juga. Ada satu tahap. Dia mesti melepasi palang tu. So macam mana dia nak melepasi palang tu? Ada teknik dia kan. So samalah juga dengan teori pelanggaran ni. Pertama tadi mesti melebihi ataupun sama dengan tenaga pengaktifan. Yang kedua, murid-murid di luar sana mesti berlanggar dalam orientasi yang betul. Maksudnya berlanggar macam ni. Pam. Ni nampak? Dia maksimum. Ini pun berlanggar juga kan, Chris? Betul. Macam ni pun berlanggar CP tepi. Berlanggar sini, berlanggar macam ni. Macam ni. Tapi macam ni kena. Baru boleh capai EA kan juga. Orientasi yang betul. Alright. So kita nak pergi antara contoh. Kita nak pergi pada teori pelanggaran. Kita nak kaitkan faktor-faktor yang putra-putra sebutkan tadi dengan teori pelanggaran. Bagaimanakah ianya mempengaruhi kadar tindak balas? Di sini murid-murid kena tengok. Cikgu nak bagi tips lah. Cikgu dah ada sediakan akronim dekat sini untuk faktor saiz. Murid-murid tengok selalunya dia ada 5 isi penting untuk menjawab soalan berkaitan dengan teori pelanggaran. Yang pertama, cikgu gerak sikit ke depan ni. Kita ada Sajussi-Freda. Sajussi-Freda menunjukkan adalah tentang satu saiz.
Okey, seterusnya adalah frekuensi. Frekuensi pelanggaran. Okey, sebelum tu, yang kedua, jumlah luas permukaan. Okey. Jadi ini bila saiz tu kecil, jumlah luas permukaan adalah besar. Jadi ianya akan mengakibatkan frekuensi pelanggaran berlaku. Seterusnya frekuensi pelanggaran berkesan akan berlaku dan akhir sekali akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Tetapi dekat sini ada berapa poin? Ada 5 poin Chris? Okey, cikgu. Okey, kita ada 1 saiz, 2 jumlah, 3 frekuensi, keempat adalah frekuensi pelanggaran berkesan, ini yang ke-5. Okey, kalau Chris tengok dekat sini, cikgu buat sama. Untuk kepekatan pun sama, ada 5 poin juga. Kalau murid-murid boleh tengok Okey, kalau kepekatan dia berkait dengan bilangan zarah per unit isi padu. Okey. Yang ketiga, kita masuk pada frekuensi pelanggaran berkesan dan yang keempat frekuensi pelanggaran berkesan dan yang kelima kadar tindak balas. So dia macam 5 kelopak bunga lah. Mesti ada 5 poin, 5 isi kat situ untuk menjawab soalan berkaitan dengan teori pelanggaran. Cuma apa yang cikgu nak tegaskan kat sini, cikgu ada beberapa contoh. Okey, boleh tengok contoh kat cikgu kat sini. Sekejap Okey, ni faktor suhu. Suhu berkait dengan tenaga kinetik. Okey. So ini faktor mangkin. Jadi cikgu nak ingatkan murid-murid di luar sana dan murid-murid yang berada bersama dengan cikgu dalam talian ni, okey, bila kita nak terangkan setiap faktor ini melibatkan frekuensi pelanggaran, kita kena mention zarah itu zarah apa? Namanya Chris. Kita mention. So macam mana nak tahu? Cikgu ada satu contoh. Okey, ini adalah salah satu contoh. Okey, untuk menjawab soalan sekiranya dibagi eksperimen yang berkaitan dengan faktor saiz. Okey, kita ada saiz apa? Kita ada serbuk dan ketulan. Chris rasa serbuk ke ketulan? Yang lebih cepat cikgu? Yang akan meningkatkan kadar tidak balas. Serbuk. Yes, very good, Chris. Mesti cikgu. Chemistry A dulu kan. Okey, so serbuk. Okey, serbuk ini akan meningkatkan kadar tindak balas. Kenapa? Terangkan berdasarkan teori pelanggaran. So kita tengok dekat sini. So cikgu guna Sajusi Freda. Okey, apa itu Sajusi? Sa itu merujuk kepada saiz. Saiz kalsium karbonat lebih kecil pada eksperimen 1 berbanding eksperimen 2. Jadi, jumlah luas permukaan yang terdedah, yang terdedah kepada pelanggaran lebih besar. Permukaan siapa? Permukaan kalsium karbonat tadi Chris? Okey, seterusnya frekuensi pelanggaran antara. Kena sebut nama dia. Zarah tu nama apa? Okey, kalsium karbonat dan ion hidrogen. Sebab kita guna ni kalsium karbonat dan ion hidrogen yang bertindak balas. Okey, cikgu. Okey, seterusnya free itu adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, mesti buat perbandingan lah lebih tinggi pada eksperimen 1 berbanding eksperimen 2 dan akhir sekali kadar tindak balas akan meningkat pada eksperimen 1 berbanding eksperimen 2. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu. So Chris tengah catat nota sekarang. So apa yang cikgu telah terangkan ialah teori cikgu, eksperimen kan untuk teori pelanggaran sekarang. Tapi selepas ni kita akan juga buat lebih aktiviti pengukuhan lebih buat soalan cikgu. Betul. Jadi apa kata kita berehat seketika cikgu? Okey, boleh Chris? Okey, sebelum buat soalan. Dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi di Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang saya hormati, saya Johari bin Zubir, ayah kepada 436927, putra kanan Muhammad Haikal dari Maktab Tentera Diraja. Harapan saya adalah untuk melihat calon-calon SPM tahun 2021 berjaya dengan cemerlang. Dan teruskan usaha dan jangan putus asa walaupun sedang berhadapan dengan COVID-19. Good luck boys. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 dan sebelum melihat tadi, Cikgu Nisa telah pun terangkan mengenai teori pelanggaran. Tapi sekarang Chris dah tak sabar nak buat aktiviti pengukuhan. Tapi Chris juga nak tanya rakan-rakan sekelas saya, semua dah sedia tak? Kalau sedia, kasih thumbs up macam ni. Dah sedia tak? Alright, baiklah.
Cikgu Nisa berkata kita mulakan aktiviti pengukuran untuk hari ini. Okey, terima kasih Chris. Okey, nampaknya Chris dan putra-putra semua dah bersedia untuk jawab soalan pengukuhan. So cikgu harap murid-murid di rumah sana pun bersedia dengan pen dan kertas lah untuk kita jawab soalan sebab dia melibatkan pengiraan sikit. Okey, soalan yang pertama kalau tengok dekat sini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Okey, kita buka peluang kepada putra-putra untuk berkongsi jawapan. Siapa nak cuba? Saya, ma'am. Okey. Putra Anaki. Saya rasa jawapan yang paling tepat B, ma'am. Okey, jawapan dia B iaitu peningkatan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Okey, jadi kita tengok. Okey, betul. Jawapan dia adalah B. Tahniah Putra Anaki. Okey, betul sebab dari segi kuantiti hasil tindak balas ianya akan meningkat Chris. Okey, berbanding dengan bahan tindak balas. So jangan lupa per unit masa kena ada. Okey, faham cikgu. Seterusnya, kita pergi pada soalan yang kedua. Tindak balas yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang tinggi? Siapa nak cuba? Angkat tangan cepat. Alright, Putra saya nampak Putra Tajendra. Tajendra. Saya rasa jawapan dia C, ma'am. C, apa tu? Pembakaran ketulan arang. Pembakaran. Okey, kalau kita tengok tadi ni Chris, contoh tindak balas yang berlaku dengan cepat adalah pembakaran bunga api kan? Betul. So kalau kita kaitkan dengan kadar tindak balas, so kita tengok betul tak jawapan dia? Oh, ni tadi betul. Okey, so jawapan dia adalah C. Melibatkan pembakaran. Alright, bagus ni Putra Tajendra. Okey, dapat 1 markah. Okey, seterusnya kita nak pergi sedikit pada soalan pengiraan. Okey, kalau tengok dekat sini jadual 1 menunjukkan jumlah isi padu gas hidrogen yang dikumpulkan pada sela masa yang sekata bagi tindak balas antara magnesium dan asid nitrik. Okey. So daripada soalan dia bagi data, so dia tanya berapakah kadar tindak balas purata? Purata. Kita ada 2 tindak balas tadi kan, jenis. Kita ada tindak balas purata, tindak balas pada masa tertentu. Sekarang dia tanya purata. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Alright. Putra Haikal. Putra Haikal. Soalan ni senang, ma'am. Okey. Hebatlah Putra Haikal ni. Okey, Putra Haikal dia memang macam tu, dia pandai ni. Okey, Haikal. Okey, ma'am. Mula-mula, kawan-kawan boleh tengok purata dia. Maksudnya nilai awal isi padu gas mencecah nilai maksimum iaitu 26.50. Masa dia ialah 2.5. So, bila kita kira, kita bahagikan isi padu gas dengan masa, kita akan dapat macam ni, ma'am. Mana? Oh, dia dah siap buat pengiraan. Terima kasih, Haikal. Wow, ni ciri-ciri pelajar cemerlang. InsyaAllah SPM dia A+. Okey, insyaAllah. Thank you. So, kita tengok jawapan dia, Chris. Okey, betul tak? 10.6. Yes, 10.60 cm padu per minit. Okey, so betul. Unit dia pun betul. Tahniah. So, kita okey Haikal. Okey, dah buat turun Haikal. Okey, cukup. Terima kasih Haikal. Terima kasih Haikal. Okey, so harap murid-murid di luar sana faham Kita nak pergi pada soalan yang keempat. Okey, pengiraan juga. Kita nak tengok jadual 2 menunjukkan jumlah isi padu gas yang terkumpul pada sela masa dalam satu tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okey, so dia dah bagi data sama juga macam tadi. Okey, data ni pula ada isi padu gas karbon dioksida sebab adanya tindak balas dengan kalsium karbonat, asid dengan kalsium karbonat. Okey, so antara berikut yang manakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua? Minit kedua. Okey. Minit kedua. Siapa nak cuba? Iqbal seorang je angkat tangan. Yang lain tak nak cuba ke? Kadar tindak balas Iqbal laju je, Go. Iqbal laju. Okey, kita bagi Iqbal. Okey. Okey, soalan ni adalah kadar tindak balas dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi, kita ambil dia punya isi padu gas pada minit kedua dengan kita tolakkan dengan isi padu gas karbon dioksida pada minit pertama. Kita bahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Jadi, dia akan jadi macam ni. Macam mana tu? Nampak tak tu? Boleh ke? Okey, boleh, cuma dia terbalik sikit kan. Mungkin dia kamera dah mirrorkan. Okey, tak apa. Okey, so bagaimana? So dia dapat jawapan berapa tu, Iqbal? B, ma'am. B. Okey, kita tengok jawapan dia.
So iaitu yes 0.208 cm padu per saat. Tahniah Iqbal. Okey, so maksudnya pada minit kedua, isi padu pada minit kedua tolak pada isi padu minit pertama. Okey, kita nak teruskan pada soalan seterusnya. Okey, ini soalan struktur. Okey, kalau tengok kat sini, 2 eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas apabila zinc bertindak balas dengan asid nitrik. Okey, jadi jadual 3 menunjukkan keputusan bagi eksperimen 1 dan eksperimen 2. So kalau kita tengok pada data ni, kita kaji, kita analyse kan, kita analisis dia. So kita melibatkan faktor apa ni, Chris? Kalau tengok dekat sini, faktor apa dekat sini? Faktor dia suhu je. Suhu, pandai Chris. So kita ada suhu 30 dan 40. So dekat sini soalan dia tanya, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan maksud kadar tindak balas. Okey, kita nak minta putra-putra cuba. Saya ma'am. Kaizen, Putra Kaizen. Kaizen. Okey, Kaizen cuba. Peningkatan isi padu gas hidrogen yang terkumpul per unit masa. Okey, peningkatan gas hidrogen per unit masa dia kata. Okey, macam mana Putra Kaizen dapat gas hidrogen tu? Cuba terangkan pada ma'am. Sebab ada sebut zinc yang tambah dengan asid nitrik akan jadi garam tambah gas hidrogen. Yes, very good. So tindak balas yang berlaku di antara zinc dengan asid nitrik sebenarnya akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. So kita semak jawapan dia. Yes, so dia merujuk kepada peningkatan isi padu gas hidrogen. Yang mana kita nampak tadi, ini adalah perubahan yang boleh diperhatikan. Kita kumpul guna gas bicagari pun boleh. Okey, ataupun kita guna tindak balas penyesaran air tadi tu. Okey, ini tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas di antara asid nitrik tadi tu dengan zinc. Okey, cuba putra-putra tulis. Okey, ma'am nak tengok. Okey, cuba tulis sekarang. Okey. Chris pun nak cuba je. Chris pun nak cuba. Silakan Chris. Okey, bagus Chris. Okey, cuba. Okey, jangan lupa nak imbangkan. Okey, dah. Senang ke? Siapa kata senang tadi? Iqbal kata senang. Sikit boleh tak? Okey, boleh tunjukkan jawapan. Abang Chris nak tengok jawapan korang. Abang Chris tak tahulah macam mana nak imbangkan. Abang Chris dah lupa. Okey, tak apa. Tunjukkan jawapan masing-masing. Okey, saya akan copy lah. Okey, kalau tengok di paparan skrin, betul ke? Okey, jom kita semak jawapan. Okey, betul tak Chris? Sekejap tunjuk kan. 2HNO3 tambah zinc. Zinc hasilkan zinc. ZnNO3 bracket 2 tambah H2. Okey, dapat 2 markah Chris. Dapat 2 markah. 2 markah cikgu. Cikgu, kenapa 2 markah cikgu? Bagaimana kita boleh dapat 2 markah ni? Okey, markah yang markah 2 markah ni sebenarnya kita boleh dapat daripada pertama. Kita tuliskan semua simbol tu dengan betul. Simbol kimia bagi bahan dan produk hasil tindak balas. Seterusnya, markah kedua Chris kita dapat daripada kita seimbangkan persamaan tadi. So kita dapat 2 markah. Tahniah semua. Semua dah dapat 2 markah. Okey. Seterusnya yang terakhir, kalau tengok dekat sini, kita nak tanya, cikgu dah tertunjuk jawapan. Okey, sebenarnya tu. Kalau tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. So dengan merujuk kepada teori pelanggaran, kita nak tengok terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam kadar tindak balas bagi kedua-dua eksperimen itu. Siapa nak jawab dekat sini? Ma'am, saya pula ma'am. Okey, Fawaz, cepat Fawaz. Okey, cepat. Okey, seperti yang Abang Chris dan kawan-kawan semua tahu, eksperimen ini berkaitan tentang haba. Maka kita boleh guna suteran Freda. So, suhu pada eksperimen 2 lebih tinggi berbanding suhu di eksperimen 1. Maka zarah-zarah bahan tindak balas bergerak lebih laju di eksperimen 2 berbanding di eksperimen 1. Hal ini menyebabkan frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom zinc meningkat. Okey, terima kasih Fawaz. So kalau kita tengok, kita recap balik jawapan Fawaz tadi tu. Poin pertama dia dapatlah sebab dia kata suhu kan, eksperimen 2. Tapi tenaga kinetik dia tak mention. Dia mention tentang pergerakan dia. So kita mention tenaga kinetik lah kalau melibatkan pergerakan zarah-zarah. Dan seterusnya, yang ketiga ni adalah frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah tersebut. Namakan zarah itu dan bagi perbandingan. Ya, itu sahaja Chris untuk slot pengukuhan kita. Okey cikgu, terima kasih ya cikgu kerana telah ajar hari ini tentang mata pelajaran kimia kadar tindak balas dan adik-adik rakan-rakan kelas saya okey tak semua? Okey tak hari ini kelas? Baiklah dan okey.
bagus putera-putera hari ini. Dan Chris juga nak berucapkan terima kasih kepada Cikgu Nisa kerana hari ini telah belajar tentang kadar tindak balas, dan Chris pun lebih yakin cikgu kalau tahun ni saya nak ambil SPM juga saya akan lebih yakin untuk dapat keputusan cemerlang cikgu. Baik, dan adik-adik yang berada di rumah, kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya hanya di Sukses SPM 2021. Bye semua. Bye.